Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 17 Februari 2021. Perkembangan kes COVID-19 di Sabah. Sebanyak 132 kes positif baharu dan 2 lagi kluster direkodkan semalam iaitu kluster Simpang 3 dan kluster Jalan Apas 4. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan kluster Simpang 3 merangkumi daerah Kota Marudu, Kota Belud dan Pitas dengan jumlah kumulatif kes sebanyak 25. Manakala kluster Jalan Apas 4 melibatkan kes di daerah Kalabakan dan Tawau dengan kes indeks merupakan seorang pekerja syarikat makanan laut yang dikesan melalui saringan perkeso. 1 kes kematian turut direkodkan di daerah Keningau. Sementara itu, menurut Datuk Masidi, Kerajaan Negeri bersetuju pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menggantikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa 19 Februari hingga 4 Mac. Perubahan status adalah berdasarkan tren penurunan bilangan kes di Sabah sejak 2 minggu lalu. Lebih 800 projek dibiayai Kerajaan Pusat di Sabah sedang dalam proses pembinaan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 sejak tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, 154 siap sepenuhnya melibatkan pelbagai projek pembangunan infrastruktur. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsudin Muhammad Noor berkata pihaknya akan terus komited bekerjasama dengan kerajaan negeri memastikan usaha pembangunan Sabah berjaya direalisasikan. Pihak persekutuan memberikan peruntukan, tapi dapat tadi berdasarkan tadi komitmen daripada sama ada pihak pentadbiran negeri ataupun pihak kerajaan negeri yang menyokong penuhlah masalah-masalah komunikasi yang boleh kita selesaikan bagi memastikan perjalanan projek ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Datuk Samsudin ditemui di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dalam pada itu mengulas mengenai kes salah guna kuasa penjahat awam yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah baru-baru ini. Beliau mengingatkan kegiatan awam agar sentiasa berintegriti dan berpegang teguh kepada aku janji sebagai penjawat awam. Majlis Daerah Keningau, Penampang dan Lahadatu bakal dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata ia berkaitan keadaan sosio-ekonomi ketiga-tiga daerah semakin meningkat. Kepadatan penduduk yang semakin bertambah juga merupakan antara faktor dipertimbangkan bagi naik taraf tersebut. 3 daerah yang kita target supaya dijadikan Majlis Bandaran. Sebab itu saya berjalan untuk melihat melawat supaya daerah-daerah yang disebutkan ini akan kita capai. Datuk Isnin memberitahu RTM sempena lawatan kerja ke Majlis Daerah Keningau MDK di Keningau. Dalam pada itu beliau turut mengumumkan geran peruntukan pembangunan bagi mengindahkan Pekan Keningau berjumlah RM925,000 kepada MDK. Pada tahun sebelumnya, kira-kira RM200,000 disalurkan kepada MDK untuk tujuan berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Isnin turut hadir penyerahan watikah pelantikan Ahli Majlis Daerah Kunak 2020-2022 di Dewan Masyarakat Seri Kunak. Seramai 18 Ahli Majlis Daerah yang baharu mengangkat sumpah dalam majlis berkenaan. Saya mengharapkan kepada ahli-ahli majlis yang dilantik ini akan lebih proaktif. Kita mahu mereka semua ini adalah wakil rakyat kerajaan yang boleh bekerja untuk rakyat, yang boleh bagi perkhidmatan yang baik pada rakyat. Karena pada kita adalah rakyat. Semua pengguna-pengguna kita ini adalah rakyat. Jadi tidak salah kita bagi perkhidmatan yang baik. Sementara itu, Wakil Ahli Majlis Daerah Kunak Meja Khalid Harun berkata semua ahli majlis akan menjalankan amanah diberi dengan penuh tanggungjawab. Mana-mana ahli yang telah diberi amanah dan tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab dengan sepenuh baik untuk kita rancang demi untuk menjaga kepentingan pembangunan daerah Kunak khususnya di kawasan perkedaran daerah Kunak. Sesungguhnya kerjasama seumpama ini adalah perlu untuk kita mentransformasikan agenda dasar gabungan kerajaan GRS. Menurut Meja Khalid, antara fokus utama Ahli Majlis Daerah Kunak adalah menyelesaikan masalah penyaluran bekalan air bersih dan meningkatkan kapasiti bekalan elektrik. Ia penting agar pelabur dan usahawan dari luar berminat menerokai potensi daerah berkenaan.
Seramai 401 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 155 calon sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM dipitas menerima bantuan kewangan dan peralatan tulis bagi menghadapi peperiksaan. Penerima terdiri pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pinggan, SMK Telaga dan SMK Pitas. Sumbangan disampaikan Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rodi Awah di SMK Telaga Pitas. Katanya sumbangan tersebut bagi memastikan pelajar bermotivasi tinggi menghadapi peperiksaan selain meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan. Mendorong kepada pelajar-pelajar SPM untuk memberi kata-kata semangat kepada mereka agar mereka dapat suntikan semangat dengan harapan kita bahawa mereka akan mencapai kejayaan dari segi peperiksaan yang akan mereka duduki pada 22 hari bulan nanti. Sementara itu, Pengetua SMK Telaga menyambut baik sumbangan tersebut. Sumbangan itu pun yang beliau beri pada hari ini, sumbangan yang akan datang selepas keputusan SPM pun ada lagi diberikan. Satu usaha seorang pemimpin yang berkaliber, yang ada jiwa mementingkan pendidikan di daerah Pitas. Peperiksaan SPM, SVM dan STEM dijadualkan bermula 22 Februari ini manakala STPM pada 8 Mac. Tourism Malaysia Sabah giat bekerjasama dengan agensi pelancongan di negeri ini bagi melakukan persediaan menerima pengunjung sebaik sahaja sektor berkenaan dibenar beroperasi sepenuhnya. Pengarahnya Muhammad Farudin Hatmin berkata pihaknya bersedia menyediakan pakej pelancongan menarik dengan fokus utama trend pelancongan terkini iaitu pelancongan domestik. Pemain industri juga telah bersedia dari segi semua aspek bagi menerima kehadiran pengunjung. Ini juga terbukti daripada kajian-kajian yang telah dibuat pada tahun lalu yang dikeluarkan oleh UNWTO sendiri yang mengatakan bahawa trend terkini pada tahun ini 2021 ialah melancong secara domestik dan yang berhampiran dengan rumah. Mengekalkan segmen-segmen pelancongan eco di Sabah, kita juga ingin memperkemaskan elemen-elemen responsible tourism dan juga satu lagi pelancongan lestari. Fahrudin berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tourism Malaysia Sabah menyasarkan menyedia 80 pakej pelancongan domestik menerusi laman sesawang www.malaysia.travel untuk kemudahan pengunjung membuat perancangan. Penularan pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada industri pelancongan negeri dan negara. Statistik pelancongan negara merosot 87% dengan kerugian mencapai RM100 bilion tahun lalu. Pusat Rawatan Warga Universiti Malaysia Sabah UMS menjadi antara pusat pemberian vaksin fasa pertama program vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin melibatkan petugas barisan hadapan itu akan bermula 26 Februari ini. Menurut Timbalan Pengarah Klinikal Hospital UMS, Dr. Nicholas Pang Zeping, penerima vaksin berkenaan adalah secara sukarela yang turut menerima maklumat lengkap mengenai risiko dan kebaikan vaksin. Ada dua cara untuk mencetuskan antibodi itulah. Satu, badan sendiri yang buat sebab setelah satu dapat penyakit itu atau didedarkan kepada penyakit itu. Nombor dua adalah dari secara pasif daripada penerimaan vaksin. Jadi tujuan vaksin itu untuk program imunisasi secara besar-besaran adalah untuk memberi herd immunity kepada masyarakat Malaysia. Hospital UMS juga sedang dalam proses mengenal pasti petugas barisan hadapan kesihatan di UMS untuk diberikan vaksin. Dr. Nicholas menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Mengenai keraguan masyarakat menerima vaksin, Dr. Nicholas menasihatkan individu untuk berjumpa dengan pakar perubatan terlebih dahulu bagi mendapatkan maklumat yang betul dan sahih. Persatuan Kebajikan Islam Sabah Perkis telah menyerahkan memorandum kepada kerajaan negeri mengenai prosedur operasi standard SOP solat Jumaat dan solat fardu bagi masjid dan surau seluruh Sabah. Menurut Presiden Perkis Datuk Seri Panglima Lajim Ukim, ia mengadungi cadangan agar kerajaan negeri serta jawatankuasa perusahaan bencana COVID-19 negeri mengkaji semula SOP kapasiti masjid dan surau sedia ada. Datuk Lajim berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau berharap kebenaran sehingga 40% daripada kapasiti masjid dan surau dipertimbangkan.
Perkis turut mencadangkan agar jawatankuasa masjid dan surau membuka ruang pendaftaran kehadiran ke masjid atau surau melalui tempahan secara dalam talian bagi memudahkan urusan. Pelanjutan pendaftaran baharu dan kemaskini Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021 hingga 25 Februari ini disambut baik. Tinjauan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Kota Kinabalu mendapati proses berjalan lancar dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sebanyak 10 kaunter dibuka bagi memudahkan orang ramai berurusan bermula pukul 8 pagi hingga 1 petang. Orang ramai yang ditemui berasa lega apabila tempoh pendaftaran dan kemaskini dilanjutkan. Itu peluang pertama saya belum pernah lagi dapat. Nah, ini kali pertama saya dapatlah. Saya bersyukur alhamdulillah. Saya berterima kasih sama Bantuan Rakyat. Amatlah baiklah kena dilanjutkan, jadi memberi peluang kepada yang mudah-mudahlah, kalau boleh dia macam diteruskanlah. Terima kasihlah. Masa COVID ini pun memang banyak kekurangan. Bagus juga untuk dia punya income yang low, boleh bantu dia pun okey juga. Ini pun mau terima kasih kepada kerajaan ini, kasih semua rakyat okeylah. Memang betul-betul dapat membantu dalam keadaan yang sekarang ni. COVID semakin meningkat kan. So dengan ada bantuan ini lebih membantulah untuk menampung perbelanjaan harian. Terima kasih jugalah kepada kerajaan yang sekarang ini yang telah memberi bantuan seperti ini. Diharapkan akan datang diteruskanlah bantuan ini. Pelanjutan tarikh akhir pendaftaran baharu dan kemaskini BPR 2021 adalah bagi memberi lebih banyak masa kepada mereka yang belum menerima BPR sebelum ini mengemukakan permohonan baru. Memang berkesan kalau kita teruskan darurat ini, karena kalau kita tidak buat darurat memang masalah kepada rakyat. Memang saya rasa membantu menurunkan kita punya COVID ini. Saya amat bersetuju karena apa yang dilakukan oleh kerajaan pusat ini amat baik kepada masyarakat dan rakyat. Kalau tidak dilakukan darurat, kita bertambah banyak COVID. Mengurangkan tumpuan politik. Ya, memang membawa manfaat yang bagus kepada rakyat lah. So, kerajaan dia boleh memberi tumpuan yang lebih lah kepada rakyat. Banyak di luar sana mengatakan bahwa ini adalah untuk menidakkan ataupun melambat-lambatkan tentang politik lah. Tapi ini sebenarnya bukan tujuan utama, tapi adalah untuk mengekang penularan COVID-19 ini di negara kita. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Pastikan imbas aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis. Kita jaga kita. Saya Sharon Raymond. Salam sejahtera.